Semua sihat ya hari ini? Okey, so hari ini saya dan Teacher Umi akan ajar topik bearing tingkatan 5 . Okey, so semua orang dah study dah sikit topik ni supaya boleh nampak sikit macam mana yang kita nak buat ni sebenarnya. Dah study dah? Okey, dah study ke belum? Dah. Okey. So bearing ni dia lebih kepada kompas. Dia nampak kat sini. Okey, so sekarang kamu kena tahu dekat mana utara. Yang paling penting untuk topik ni adalah arah utara. Arah utara, kalau kita tengok dekat sini dia ada bagi kat kita arah utara. Arah utara, selatan, barat daya, barat laut, timur laut, semua dia bagi dekat sini. Okey, so kejap Okey, so dekat sini sudut kompas atau bearing bagi titik A dari titik B ialah sudut di antara garis utara pada titik B dengan garis lurus AB. Okey, bila kita kira bearing ni, benda pertama yang kita kena tahu adalah arah utara. Sebab arah utara ni adalah kita punya titik permulaan macam mana kita nak kira bearing ni. Okey, so dekat utara ni diibaratkan permulaan dia adalah 0 darjah. Okey. So ni kat sini, kita tengok kat sini kalau contoh satu. Okey, kita pergi ke soalan terus lah sebab bila kita buat soalan baru kita nampak, baru kita tahu macam mana nak buat. Okey. Okey, kita tengok kat sini. Tengok soalan, kita tengok contoh satu sekarang ni. Nyatakan bearing bagi titik A dari titik B dalam setiap rajah yang berikut. Okey, benda pertama yang kita kena tahu adalah dia punya arah utara. Okey, sebab tu dekat sini dia dah bagi utara dekat sini. Ini utara dia. Okey, dia kata baca ayat betul-betul, dia kata nyatakan bearing bagi titik A dari titik B. So kedudukan kita ni sedang berdiri di titik B. Kita berdiri di titik B dan kita mencari bearing dekat titik A. Okey, titik A dari titik B. Dari titik B. Itu kedudukan kita di titik B. Okey, so bila kita dah duduk dekat titik B, kita conteng sikit kat sini. Bila kita dah duduk dekat titik B ni, kita duduk kat sini. Okey. Okay, kita dah duduk dekat sini, kita kena tahu dulu utara kita. Kita duduk kat sini, ini utara kita. Okey, kita nak cari, kalau teacher lukis lain, ini B, ini adalah A. Okey, ini kita tahu ini adalah utara. U. Okey, kita duduk sini. Okey, kita nak cari yang ni. So, teacher dah cakap utara adalah permulaan kita, maksudnya dia adalah 0 darjah dekat situ. Kita nak cari bearing titik A. So, sini sampai ke sini. So, ini adalah 0 darjah. Kita kena cari sudut dekat sini. Okay. Itulah maksudnya bearing bagi titik A dari titik B. Okey, yang ni boleh jelas tak? Faham tak? Faham, okey. Okey. Tengok kat, kalau kita tengok yang soalan B ni pula. Kita tengok B ni pula. Okey. Dari titik A, bearing bagi titik A dari titik B. Kita masih lagi dekat B, tapi kedudukan A dia berubah. Ini kita, A kita dekat belakang. Kita dekat sini. Okay, so ini A dekat sini. So utara dekat atas ni. Ni utara kita. Okay, so ini arah kita. So kita punya bearing daripada utara pusing sampai ke sini. Dia bagi dekat sini 35 darjah.
Yang ni tadi kita dapat tadi yang 38 lah. Dia dah bagi kat sini 38. Maksudnya bearing bearing A adalah 38. Tapi dalam kes ni dia hanya bagi dekat sini 35 darjah. Betul ke jawapan dia bearing A 35 darjah? Tak. Kita kena consider yang ni. Sini ada lagi. So maksudnya kat sini dalam kes ni adalah berapa? 180 darjah tambah 35 darjah. Okey, faham? Jelas tak? Hamizah tak faham apa Hamizah? Apa yang tak tu? Tak faham? Awak baru masuk ke? Dia faham pula. Kejap faham, kejap tak faham. Okey, seterusnya. Okey. Tak payah. Tak payah. Seterusnya kita pergi yang seterusnya. Sorry padam kejap sebab saya kerja dan ikut tulisan ni. Okey, seterusnya kita pergi ke bawah. Okey, so benda yang lain pun sepatutnya awak boleh faham jugalah dekat dalam kes-kes ni. Okey, ada bagi contoh, tunjuk lagi contoh dekat sini. Tunjuk contoh dekat sini. Contohnya ini kita kat sini kita nak cari A. So ini utara kita. So kita akan pusing sampai ke sini. Itu sebab utara adalah kosong dan so dalam sini dekat sini. Tengok dekat sini. Dengan kau apa? Soalan sini. Yang bearing bagi sini dia bagi kita nak mencari X lah. X dekat sini. Ini adalah satu bulatan penuh adalah 360 darjah. Okey. 360 darjah. Okey, jadi kat sini 360 tolak dengan 30. Okey? Okey, faham? Jelas? Faham. Jelas. Okey. So kita tengok yang D pun sama juga. So ini kita kat sini. Okey, kita nak cari A kat sini. Okey, dalam kes yang ni pun juga separuh bulatan adalah, ini arah utara dia. Separuh bulatan adalah 180 darjah. Dia bagi dekat sini 45. Jadi sebab tu 180 tolak dengan 45. Sebab yang kita mencari tu adalah arah A daripada sini sampai sini. Ini adalah X kita yang kita cari. Okey? Okey. Teruskan. Padam dulu. I hate you, apple. I hate you, apple. I hate you, apple. Okey. Haris ke tu? Pandainya. Okay. Sekarang ni ni advance dah sikit. Bila advance kat sini sebab dia melibatkan 3 titik dekat sini. 3 titik dah. Ada P, Q dan R dekat sekarang ni. Okay, so sekarang kita lukis sama juga. Berdasarkan rajah diberi, nyatakan bearing bagi, kita bagi yang tengok soalan A sekarang ni. Tengok soalan ni. Titik P dari titik Q. Okey kat sini. So pada kawasan ni kalau kita tengok titik P dari titik Q. Okay. Mana gambar rajah dia? Okey, ni dia bagi gambar rajah. Ini saya kita terus tengok dekat bahagian penyelesaian dia. Dia bagi dekat sini.
titik P dari titik Q. Okey, benda pertama yang kita kena tahu dulu adalah dia punya arah utara. Kan, dan kita kena tahu juga dari ni, dari titik Q. Kena faham, kena baca maklumat betul-betul. Sebab apa penting benda ni? Sebab kita nak tahu kedudukan kita dekat mana. Kita ada dekat P ke, kita ada dekat Q. Okey? So dalam kes ni, kita nak cari P, kita berada di Q. Okey. So ini kita dekat sini. Okey, utara dekat atas ni, dia dah bagi arah utara kat sini. Okey, so P hujung ni. Ini kita nak cari. Win, ada apple tu kat dapur. Nak cari. Separuh bulatan bersamaan dengan Oh, separuh bulatan bersamaan dengan 180. air sejuk dan apple, Haris. 80. Dia bagi kat sini 34. Sebab itulah 180 tolak dengan 34. Dapatlah kat sini 146 jawapan dia. Okey? Okey. Yang ni pun tak ada masalah teacher rasa. Semua orang boleh ikut. So far boleh faham lagi kan? Boleh. Boleh faham. Boleh. Bagus. Mana Itiham ni tak dengar pun suara dia. Mana Aiman semua ni dah masuk belum sebenarnya? Boleh cikgu. Okey. Zul semua dah masuk ke? Tak nampak pun ni. Okey, kita tengok. Okey, yang ni yang soalan nombor 3. Okey, yang 3 ni, okey, rajah. Dalam rajah di atas kejap teacher try cari bagi dia di skip. Nak bagi nampak gambar rajah. Okey. Dalam gambar rajah di atas, okey, dia bagi dekat kita ni, gambar rajah di atas. Okey, ada P, Q dan R. Ialah 3 titik bagi tanah mengufuk. Diberi PR dan PQ. Okey, maksudnya dia kata dekat sini, okey, PR sama dengan PQ. PR dengan PQ sama. Okay. So sekarang ni dia kata PR dengan PQ. Cari bearing bagi P dari R. Sama juga yang teacher nak tekankan dekat sini. Tolong faham ayat betul-betul P dari R. So maksudnya kita berada dekat P ke kita ada dekat R anak-anak? R. Pandai. Kita ada dekat R. Okey, ini soalan yang pertama Okey, so cari bearing P dari R. Kita nak cari P. Okey, so, ingat sekarang ni ada 3 titik. So kita nak cari P. So dekat dalam kes ni, okey kita tengok list kat sana. Okey. Dalam kes ni kita nak cari so kita dekat R. Ni kita. Okey. Kita dekat sini kita nak cari P. So, benda pertama yang kita kena tahu adalah arah utara. Sebab arah utara ni adalah kita punya titik permulaan untuk kita mula kira. Kalau kita tak tahu utara, tu memang susahlah kita nak cari. Okay, so dalam kes ni, kita punya X dia sampai ke sini. Ni X kita. Okay, sebab P dekat atas. Sebab dia pusing sampai macam tu. So dia bagi dekat sini satu bulatan penuh adalah 360 darjah. Okay, dia dah bagi sudut dekat sini 48. Sebab tu ditolak dengan 48. 360 tolak 48 dapat 312. Okay? Okay, faham Faham. Okay. Yang soalan B.
B dia kata pula, kita pergi tengok soalan B. Okey, kita pergi soalan B. B dia kata R dari Q. Kita dekat R ke kita dekat Q anak-anak? Q. Dekat Q. Q. Okey. So dalam kes ni sama juga. Okey, kita cepat padam sekejap. Okay. So R dari Q. R dari Q kita berada dekat Q. Ni kita. Kita dekat Q. Kita nak cari R. Kita nak cari R. So utara kita dekat atas macam biasa. Kalau teacher lukis dekat tempat lain takut awak tak nampak ke sini. Okay, ada 2 titik kat sini. Ini Q, ini R. Kita dekat sini. Okay, ini utara kita. So ini R. Okay. So kita pusing sampailah ke sini. Inilah kita punya nilai X yang dicari. Lepas tu dia bagi kat sini kebetulan. Okay, kawasan sudut ni adalah 27 darjah dia bagi dekat sini. Sebab tu kat sini dalam kes ni 180 darjah tambah dengan 27 darjah. Faham? Jelas? Jelas. Okay. Jelas. Alhamdulillah. Okay. Rajah menunjukkan kedudukan bagi 3 buah rumah api. Okey. Kadang tu ada soal macam tadi kita buat certain soalan dia terus bagi titik. Tapi kalau dia nak advance sikit, dia nak bagi ala-ala kebat sikit, dia akan bagi contohnya 3 buah rumah api. Tapi kalau kita tengok dalam buku modul kita, dia ada bagi penyelesaian masalah yang melibatkan ni teacher bagi contoh contohnya dia bagi Ali daripada rumah hendak pergi ke kebun. Sebelum dia pergi kebun, dia kena ambil air dekat telaga. Nampak ada 3 tempat yang dia kena pergi. Daripada rumah nak pergi kebun. Daripada rumah nak pergi kebun, singgah dulu ke telaga. So 3 tempat. Itu contoh soalan kalau dia tak nak bagi soalan rutin yang 3 titik macam tu. Okay. So dalam kes contoh 4 ni, kita tengok semua orang tengok contoh 4 ya. Kita tengok contoh 4 sekarang ni. Rajah menunjukkan kedudukan bagi 3 buah rumah api P, Q dan R. Jika Q terletak di utara P, cari bearing bagi, okey. So, benda yang sama teacher nak tekankan dekat sini, kita kena tahu arah utara dan kita kena tahu kita duduk dekat mana. Okey, kita duduk dekat mana. Jangan confuse yang tu. Utara dan kita duduk dekat mana. Okey. Kejap, saya bagi tanpa jalan penyelesaian dulu. Okey. Kita jangan tengok lagi yang ni. Okey, saya pandang dulu yang ni. Kita jangan tengok dulu. Okey. Rajah menunjukkan kedudukan P. Okey, dia dah bagi dekat kita. Mak. Okey. Okey. Rajah menunjukkan kedudukan 3 buah rumah api P, Q dan R. Jika Q terletak ke utara P, cari bearing bagi R dari P. Okay, kita buat R dari P. So dalam 3 buah rumah api ni, okay, dia tak tunjuk pun arah utara macam mana. Dalam contoh 3 ni dia dah bagi utara ni dekat mana. Tapi dalam contoh 4 dia tak bagi. Dia just cakap kat sini Q terletak
ke utara P. Itu maklumat yang penting ya anak-anak. Dia bagi tu mesti ada sebab. Dia bagi tu maksudnya dia nak bagi tahu utara kita dekat mana. Q terletak ke utara P. So, mana Q? Ini Q. Okey, Q terletak di utara P. So, maksudnya Mana masuk kat mana? ni P. Utara P ni adalah Q. So, ini adalah utara kita. Utara. Ini pun utara. Ya, betul. Kenapa terus ambil? Alah gila, abang pun dalam banyak 800. Lambat sikit kita. Biasa. So, sebab tu kat bawah ni kita nak scroll down ke bawah sebab dah kat bawah ni senang. Dia dah tulis lukiskan kat kita. Okey. Apa ni? Kita dekat sini. Okey, nampak dia dah tulis utara ke belah sana. Macam mana tadi teacher lukis tadi. Sebab dekat sini dia cakap dekat kita. Okey. Tu terletak ke utara P. Sebab tu kat sini ini utara. Ini utara. Ini kena guna sudut selang siri pun betul juga kat sini. Dalam kes ni memang kena ada benda ni. Okey. Ini, nak dapat ini. Oh, Abang. kat sini dia kata cari bearing bagi R dari P. Dia dekat sini. Kita P. Ini kita. So, kita dekat sini kita nak cari R. So R, sebab tu yang dia ambil dekat sini sudut 40. Sebab daripada sini kawasan ni sampai sini. Ini adalah kita punya X yang dia cari. Okey. Sebab tu kat sini dia tulis 40 darjah. Okey. Okay, seterusnya teacher teruskan lagi. Ya betul, kita kena banyak menggunakan sudut selang sili dekat sini Hari ni teacher bagi basic dia. So nanti awak kena buat latihan banyak lah untuk yang ni. Okay, soalan bearing ni, okay, fortunately, okay, dia hanya keluar dalam paper 1. Hanya satu soalan dalam paper 1 sahaja. Dia tak banyak dia tak keluar dalam tempat lain. Dia markah dia tak, setiap markah memang bermakna. Tapi dia markah dia taklah sebesar seperti markah graf fungsi kita, penjelmaan yang kita baca tu, yang kita study tu. Okay? Satu markah je. Tapi satu markah sangat bermakna Kalau satu markah boleh membantu kita daripada B nak naik A, sangat penting. Okay.